Buletin Didik 13 Oktober bersama saya Zaiti Zubir. Program Rancangan Makanan Tambahan RMT tidak akan terjejas dengan kenaikan kadar bayaran yang dijadualkan bermula bulan ini susulan pembentangan bajet 2023 7 Oktober lalu. Dalam jaminannya berhubung perkara itu, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Aziz Jidin berkata ia tidak menggunakan peruntukan belanjawan untuk tahun depan, sebaliknya menggunakan dana yang sudah sedia ada. Secara umumnya kita telah diperuntukkan, kita sedang bincang peruntukan tersebut. Biasanya bila diumumkan itu telah ada diperuntukkan untuk perkara tersebut. Jadi kita bincang kita akan duduk bincang balik dengan Kementerian Keuangan untuk melihat apakah pendekatan pelaksanaan untuk tahun ini. Beliau berkata demikian selepas membuat pelepasan peserta Litua di Langkawi LTDL peringkat Putrajaya Genting Highlands di Dataran Putrajaya siang tadi. 7 Oktober lalu, Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz mengumumkan kenaikan kadar makanan bermasak rancangan makanan tambahan RMT daripada RM2.50 kepada RM3.50 untuk Semenanjung dan RM3 kepada RM4 bagi Sabah, Sarawak dan Labuan. Mengutamakan sifat kebersamaan dan keterbukaan dalam meletakkan sektor pendidikan negara di aras tinggi. Itu pendirian insan yang kini dilantik selaku Ketua Pengarah Pendidikan yang baharu 23 September lalu, Datuk Pakarudin Ghazali. Tegas Datuk Pakarudin, sifat tersebut perlu diterapkan dalam kalangan warga pendidik dan warga Kementerian Pendidikan KPM terlebih dahulu sebelum mereka dapat menurunkannya kepada generasi masa akan datang. Dalam tempoh 33 tahun perkhidmatan beliau di pelbagai organisasi dalam KPM, Datuk Pakarudin berkata, kerjasama dari pelbagai peringkat adalah tunjang menentukan kekuatan sesebuah organisasi agar perancangan penting sektor pendidikan dapat dilaksana dengan baik. Kita bukan mencari perbezaan, tapi kita mencari kesamaan. Kita bukan mencari satu kepincangan, tapi kita mencari kekuatan. Jadi insya-Allah saya yakin warga pendidik yang ada di luar sana, di bawah sana, pasti mereka yang sangat komited, mereka sangat jujur dalam mendidik anak bangsa kita, insya-Allah. Dalam pada itu, katanya, ketika negara dilanda pandemik COVID-19, warga pendidik membuktikan sifat kebersamaan dalam memastikan sektor pendidikan berjalan dengan lancar, khususnya menjelang peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2020. Bagi saya sendiri, pengalaman menguruskan SPM 2020 sangat besar maknanya. Tidak pernah terfikir. 20 tahun saya menguruskan peperiksaan di Negeri Sembilan. Tidak pernah rasa nikmat yang lebih istimewa dari mengendalikan SPM 2020. Kerana inilah kebersamaan yang betul-betul menyeluruh. Semua mereka yang ada dalam sistem pendidikan dan termasuk yang di luar sistem pendidikan juga bersama-sama menguruskan supaya ia berjaya demi masa depan anak bangsa kita untuk mendapatkan CJSPM 2020. Jadi kebersamaan inilah, momentum inilah yang kita akan teruskan dalam membawa kemajuan dalam pendidikan negara. Sebab kita sudah ada saling mempercayai, kita sudah ada sumber inspirasi untuk kerja buat kita. Jadi kebersamaan, keterbukaan dan kesyukuran itulah yang kita akan teruskan pasca pandemik COVID-19 ini, insya-Allah. Visi KPM iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera harus dipegang teguh oleh warganya. Yang akhir itu negara sejahtera itu kita jangan fikirkan awal-awal. Sebab yang itu sangat besar untuk negara. Mungkin kita hanya sekumpulan kecil dalam sebuah negara yang besar ini. Jadi kita kena fikirkan apa komponen yang paling kecil yang mampu kita lahirkan, iaitu insan terdidik. Untuk lahirkan insan terdidik ini, kita perlu ada mereka yang hebat, mereka yang ada hati dan sanubari yang ikhlas dalam mendidik. Mana mungkin kita dapat lahirkan insan yang terdidik tanpa ada keikhlasan, kejujuran, pengorbanan daripada seorang pendidik. Jadi pastinya gurulah tempat yang kita sandarkan untuk mendidik anak bangsa kita menjadi insan terdidik. Apa yang kita nak pastikan, anak-anak yang kita didik itu menjadi anak yang baik lagi cerdik, atau ringkasnya ABC. A anak, B baik, C cerdik. Jadi kita didiklah sasiah mereka, karakter mereka, kerohanian mereka
emosi mereka, kita beri satu suasana yang stabil. Anak kita rasa seronok, ada bangga diri, ada rasa keyakinan dengan potensi yang mereka ada itu, kita bina kebaikan. Jelasnya, potensi itu dapat menjadi bekal mereka pada masa akan datang kerana ia berpaksikan kecemerlangan intelek dan individualistik sekaligus melahirkan insan yang cemerlang dan terbilang. Selain itu, misi KPM adalah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti demi membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Dato' Fakhruddin berkata, visi dan misi KPM berkait rapat dengan sudut kepimpinan yang ada dalam sistem pendidikan. InsyaAllah 5 tahun akan datang, dengan kepimpinan yang saya sebutkan tadi, kita akan bawa satu bentuk kepimpinan yang trust and inspire, yang saling mempercayai dan memberi inspirasi. Jadi atas semangat ini, momentum ini, mereka akan buat yang terbaik untuk mendidik anak bangsa kita. Jadi anak bangsa yang terdidik betul-betul menjadi anak yang baik lagi cerdik. 5 tahun akan datang, pastinya anak ini seronok nak ke sekolah sebab mereka rasa ada harga diri. Ibu bapa menyokong dari rumah. Tak perlu lagi mengejar anak untuk pergi ke sekolah. Dan anak itu dengan sendirinya dari rumah lagi sudah rasa seronok untuk ke sekolah. Ujarnya lagi, ABC bukan sahaja dapat melahirkan masyarakat yang saling menyokong antara satu sama lain, malah mendidik mereka menjaga kesantunan dan disiplin, mematuhi undang-undang serta menggalakkan persaingan sihat sesama mereka. Sebelum menjawab jawatannya sekarang, Datuk Fakhruddin adalah Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Dasar dan Kurikulum. Karnival Pendidikan Kaunseling Kerjaya Peringkat Kebangsaan 2022 menjangkaui sasarannya dengan kehadiran hampir 10,000 pelajar berlangsung di Institut Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Karnival yang berlangsung selama 2 hari itu melibatkan lebih 200 buah sekolah dari seluruh negara. Lebih 50 pempamer turut serta dalam simposium memperluas pengetahuan kerjaya pelajar di samping memberi pendedahan mengenai peluang pekerjaan yang sesuai diceburi mereka. Kita nak mencungkil bakat dalam kalangan anak-anak murid dan juga guru-guru tentang ilmu dan juga kemahiran atau bakat yang ada pada mereka. Yang kedua, ini adalah satu proses untuk kita intervensi psikometrik di mana semua guru binaan kaunseling seluruh Malaysia melaksanakan pentaksiran psikometrik. Selain menyertai pertandingan yang dianjurkan, peserta juga dapat berkongsi cita-cita mereka serta bidang yang perlu diselami demi menjayakan cita-cita mereka. Di sini, mereka turut diberikan pendedahan langkah-langkah untuk memasuki Menara Gading daripada fasilitator yang hadir. Bila saya dekat sini, banyak memberi pendedahan tentang apa yang saya nak sambung nanti lepas saya dah habis SPM. Saya minat kepada more to law. Ada dapat juga kolej yang menawarkan tawaran pembiayaan yang percuma, termasuk juga asrama. Lepas ni, saya nak sambung bidang perubatan. Kat sini, saya dapat tengok ada banyak pameran lah. Ada universiti, ada sektor unit baju uniform, ada wataniah. Jadi apa benefitnya pada awak? Saya dapat tengok lah. Contohnya kalau universiti, saya boleh tengok apa kos-kos yang diorang tawarkan. Ada wataniah, antara pilihan-pilihan untuk sambung pengajian lah lepas SPM. Banyak choice to go university. Macam you sendiri, you pilih nak masuk apa? City University, maybe I would choose. Bersua kembali, sambutan Maulidur Rasul terus disemarakkan bagi menanam rasa cinta kepada Rasulullah SAW termasuk dalam kalangan kanak-kanak. Meskipun ada yang masih lagi tidak mampu berselawat dengan betul, itu tidak menghalang 30 kanak-kanak dari sebuah pusat asuhan kanak-kanak Ulala Nur Intan di Seri Iskandar Perak untuk berarak sambil diiringi dengan alunan selawat dari pembesar suara. Kanak-kanak ini berarak sejauh hampir 100 meter berhampiran dengan pusat asuhan tersebut. Menurut Guru Taska Nazatul Azrina Arifin, perarakan itu turut melibatkan kanak-kanak yang masih lagi tidak mampu berjalan di mana guru-guru akan mengendong mereka. Pada hari ini kami adakan sambutan Maulidur Rasul. Tujuan dia untuk anak-anak dapat
merasakan macam mana perasaan Pak rakannya, lepas tu macam mana rasa cinta terhadap Rasulullah, makna Maulidur Rasul dekat kanak-kanak. Tambahnya, meskipun sukar untuk mengawal pergerakan kanak-kanak, sebaik saja berada di luar pusat asuhan, 6 orang guru akan sentiasa memastikan keselamatan mereka. Selesai berarak, aktiviti sambutan diteruskan dengan acara berselawat beramai-ramai di dalam pusat asuhan. Jelasnya, bagi menambahkan kemeriahan sambutan Maulidur Rasul, kanak-kanak juga berpakaian baju Melayu dan baju kurung selain turut membawa spanduk. Menurut Nazatul Azlina lagi, kerjasama daripada ibu bapa juga amat menggalakkan bagi menjayakan sambutan pada kali ini. Jelasnya, program sambutan Maulidur Rasul merupakan acara tahunan mereka namun telah tertangguh 2 tahun sebelum ini akibat penularan COVID-19. Mahu menunaikan hak dan tanggungjawab sebagai pengundi secara telus, pengundi muda Ikral memilih tanpa dipengaruhi unsur luar. Golongan ini berpendirian itu adalah hak mereka untuk menentukan mandat pemimpin yang bakal menerajui negara. Walaupun baru berusia 18 tahun, kebanyakan mereka dilihat memahami situasi politik terkini negara, malah sudah bersedia untuk membuat percaturan calon yang bakal dipilih. Kesediaan anak muda untuk mengundi pada pilihan raya umum PRU 15 kali ini menunjukkan keazaman mereka mengubah landscape politik negara ke arah membentuk negara yang disegani. Saya akan mengundi. Dekat Kota Kemuning. Saya memang tanggungjawab sebagai seorang rakyat untuk mengundi seorang pemimpin. Bagi saya untuk usia saya baginya macam dah terbuka sebab awalnya kami dah belajar daripada tingkatan sekolah menengah, kami memang dah terbuka untuk sejarah-sejarah Malaysia. So itulah pentingnya bila seseorang dah meningkat umur 18 tahun dah mengetahui cara-cara macam mana nak mengundi, dah tahu kriteria yang untuk kita mengundi. Dan sudah tentunya keputusan anak-anak muda ini untuk keluar mengundi pada PRU kali ini mendapat sokongan dan kebenaran ibu bapa. Alhamdulillah, saya akan mengundi tahun untuk kali ini. Bagi saya, mengundi ni salah satu perkara yang perlu kita jalankan supaya kita dapat memilih. Kita dapat memilih pemimpin negara dan kita dapat tengok, kita dapat observe diorang melalui tata cara kerja dan sebagainya. Di soal mengenai kriteria pemilihan calon yang bakal diundi pula, ramai pengundi muda yang tidak kisah mengenai usia calon asalkan mereka mempunyai rekod baik dan imej yang bersih. Ya, saya akan mengundi untuk tahun ini. Saya dekat Parlimen Sebutir. Sebab mengundi ni untuk memilih pemimpin kan, saya nak pilih pemimpin yang boleh menjalankan tugas untuk negara supaya negara menjadi lebih baik. Biarpun pengundi berusia 18 tahun ini, jumlahnya dianggarkan sekitar 1.4 juta individu, undian mereka ini akan tetap memberikan impak kepada politik tanah air. Sementara itu, rata-rata golongan muda yang ditemui juga memaklumkan sudah bersedia untuk menunaikan tanggungjawab kali pertama. Kebanyakannya berpendapat ini adalah platform terbaik untuk melunaskan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Dah tahu tak nama dah ada ke belum dekat daftar pemilih? Alhamdulillah baru je cek laman web rasmi SPR dan dah ada pun. Apa kriteria sebenarnya calon yang diperlukan untuk kawasan yang adik akan undi nanti? Bagi saya lebih suka fokus kepada pendidikan itu sendirilah. Jadi saya harapkan wakil kepada kawasan saya ini lebih pentingkan pendidikan dan bukan sahaja pendidikan tapi tentang semua kebajikan para penduduk di kawasan tersebutlah. Itu sudah tentu sebab kita dah menyaksikan bagaimana politik kucak-kacir dan as pengundi muda yang pertama kali untuk mengundi, kita nak lihat Malaysia yang jauh lebih baiklah dalam pencaturan politik. Pada saya tak kisah tua atau muda, janji seseorang yang ada prinsip dan tidak mudah untuk melompat as kita pun ada sekarang anti lompat parti kan. Jadi saya looking forward for that lah. Adakah anda sudah tak sabar untuk jadi pengundi muda?
Aida menjadi robot pertama bercakap dengan anggota Dewan Tertinggi Parlimen Britain House of Lords. Sesi itu bertujuan meningkatkan provokasi perbahasan mengenai masa depan robot dan aplikasi teknologi kecergasan buatan AI. Do not have subjective experiences, despite being able to talk about them. I am and depend on computer programs and algorithms. Although not alive, I can still create art. Walaupun diasak dengan pelbagai soalan, terutama mengenai hubungan di antara AI, robot dan seni, Aida masih mampu memberikan jawapan bernas. Setidak-tidaknya berdasarkan penggunaan algoritma dan program komputer yang menjadi asas kepada pembinaannya. Ini kerana mereka yang hadir cuma terdiri daripada ahli jawatankuasa komunikasi dan multimedia House of Lords. What is the role of technology in creating art in the future? The role of technology in creating art will continue to grow as artists find new ways to use technology to express themselves and reflect and explore the relationship between technology, society and culture. Aida dianggap robot artis AI pertama di dunia. Namanya diambil daripada seorang wanita kenamaan pada kurun ke-19, Ada Lovelace, yang dianggap pemprogram komputer pertama di dunia. Aida melihat dengan bantuan 2 buah kamera yang dipasang pada kedua-dua belah matanya dan disambung ke sistem visi komputer bagi dianalisis oleh AI algoritma. Dari situ, Aida boleh melukis portret orang yang berdiri di hadapannya. Menurut penciptanya, Aidan Meller, Aida juga boleh melukis portret individu terkenal jika gambar individu terbabit dimuat naik ke dalam sistemnya. Ia juga menjadikan Aida robot pertama bercakap di Dewan Tertinggi House of Lords. Tahun 2018, robot dengan nama Pepper menjadi robot pertama bercakap di depan ahli jawatankuasa pendidikan di Dewan Rendah United Kingdom. Menurut pelakon yang juga penerbit eksekutif atau sebelum ini, penggusti terkenal Dwayne Johnson, sudah bertahun-tahun beliau menantikan untuk melakonkan watak superhero yang diadaptasi daripada komik terkenal Black Adam. Tambahnya, Black Adam bukan superhero kelas kedua dan beliau gembira kerana dapat membawakan watak itu. I gave everything I had into Black Adam, and to me, Black Adam represented me. I love Superman growing up, and I still love Superman. I was a DC boy growing up. I'm still a DC boy. I've never grown up, so I'm still a kid. I'm still a punk kid. But when I saw my first Black Adam comic, and he was intense, he looked badass, he looked cool, and he had brown skin. And then I start to realize he has all the powers of Superman, and he looks like me. His skin looks like me. I could be like that. That's who I want to be. Pelakon veteran Pierce Brosnan yang amat dikenali kerana membawakan watak perisik terkenal James Bond antara yang terpilih berlakon dalam filem Black Adam. Black Adam dijadual menemui penonton di Amerika Syarikat bermula 21 Oktober ini, manakala di Malaysia sehari lebih awal pada 20 Oktober. Or you can be its savior. Senja nampak berbalang biru warnanya, tuan di gunung payah, hamba di payah, dalam jambangan temu ingin bersama, terbang serindih tuan dengan kedidi, singgah di kayu di rumpun kayu, kasih menitik tuan basah tak jadi. Kelincahannya di padang membuatkan ramai tidak menyangka Nurul Afiqah Adira Zainuddin adalah pelatih termuda dalam kelab bola sepak Lions Junior LJFC. Baru berusia 5 tahun, dia juga tidak kekok memperagakan kebolehannya bersama kanak-kanak lelaki.
Kanak-kanak itu menjalani latihan bola di padang persebelahan gelanggang tenis di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra di Kangar. Mesra dengan panggilan AA, murid pra dari sekolah Kampung Salang ini menjalani latihan bola di situ sejak setahun lalu. Minatnya terdorong ke arah sukan bola sepak kerana mahu meneruti langkah abang sulungnya, Muhammad Afiq Adam, yang pernah menjalani latihan di situ sebelum ke Akademi Tunas Arau. Sepak apa? Tengok abang main. Seorang je perempuan tadi. Tak takut main dengan orang lelaki semua? Dah pandai buat apa dah? Buat bola. Lagi? Kerajat. Mesket. Lagi? Lepas tu main pasir. Tidak kisah ditegur dan dimarah kerana melakukan kesilapan di padang, si cilik itu tetap bersemangat menjalani latihan harian, malah tidak pernah sesekali ponting. Perubahan dia orang kata apa macam disiplin lah. Syak pukul 5 dia tak siap nak main sini. Okey, habis pukul 7 main balik, dia terus datang pukul 7 sudah tu dia mengaji apa semua, lepas tu dia tidur awal. Macam bola-bola dia main dulu, dia lari elak bola tu lari pada kaki, dia pegang dengan tangan. Ni dah dia pandai ambil sendiri dah. Kelab LJFC dilatih bekas pemain pasukan Perlis pada era 70-an, Mat Akhir Bakar, 70 tahun, yang turut dibantu anaknya yang juga bekas pemain futsal wanita negara Nur Faizah. Dia yang ketika ini melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana hanya membantu di padang pada ketika cuti semester. Kesempatan yang ada digunakan sebaik mungkin untuk berkongsi ilmu kepada lebih 50 orang kanak-kanak. So saya rasa kalau ada budak-budak muda, especially budak-budak perempuan yang kecil-kecil, saya rasa sangat baguslah sebab untuk ladies football perlukan lebih perhatian lah untuk girls, especially lah dekat Malaysia. Kita nampak potensi yang sangat besar untuk kanak-kanak perempuan ataupun pasukan bola sepak wanita. Yang menariknya, Mat Akhir tidak meminta bayaran untuk melatih kanak-kanak itu. Malah dia menggunakan duit sendiri untuk membeli kelengkapan latihan. Namun atas dasar keprihatinan ibu bapa, mereka mengambil inisiatif memberi bayaran seikhlas hati kepadanya. Selain ada yang membantu menyumbang peralatan latihan seperti bola. Paparan penyediaan nasi mandi oleh seorang pengusaha restoran di Sanaa Yaman menjadi penutup buletin didik malam ini. Menurut pemiliknya, nasi mandi berasal dari Hadramaut dan beliaulah yang pertama kali memperkenalkannya kepada penduduk di Sanaa. Saya Zaiti Zubir, salam hormat dan Assalamualaikum.